berkenaan dengan sihir, saya tak pastilah betul ke tak soalan ni sebenarnya, tapi berkenaan dengan sihir, kalau tak silap saya dalam mazhab Hanafi dia ada hukuman hudud untuk sihir sampai mati tu. Saya pun tak boleh ingat mazhab yang mana, tapi memang hukum sampai mati, hukum bunuh tu memang ada. Macam mana dia menilai sihir itu sendiri untuk menjatuhkan hukum tu? Okey, nak menjatuhkan bahawa seseorang itu sahir ataupun tidak, macam-macam bukti perlu ada. Okey, macam-macam bukti. Pertama sekali boleh berlaku pengakuan. Ada tukang sihir yang begitu gedebe, dia akan mengaku. Dia akan mengaku. Aku sihir orang, kau boleh buat apa dengan aku? Dia sombong. Pengakuan, okey. Lepas tu saksi. Lepas tu bila kita raid rumah dia, kita jumpa barang-barang sihir. Kita jumpa barang-barang pemujaan. Yang bila difikirkan, tak masuk akal kalau barang-barang ni ditanam oleh orang lain, diletakkan oleh orang lain. Raiding is very important. Kita kena raid rumah dia. Khususnya bila dia tak bersedia. Ini dilakukan di Saudi juga. Saudi dia ada jabatan khas untuk tangkap tukang sihir. Sekarang. So Saudi advance dalam bab ni. Dan ada sebahagian ilmuwan di Malaysia ni yang cuba nak copy apa yang berlaku tu. Tapi saya rasa cabaran di sini susah sikit. Mukafahatus Sihir. Itu jabatan dia. Dia ada kementerian dia. Bukan kementerian, jabatan khas. Untuk target tukang sihir. So bila dia dengar aduan, dia akan hantar spy dulu. Lepas tu bila... Maksudnya? Tak kira siapa dia nak pilih lah. Lagi susah dikenali, lagi bagus lah. Kan? Yang ahli lah. Dia datang, mungkin dia akan berlakon. Dia akan berlakon jumpa bomoh tu, kata, aku nak bunuh orang ni, kau boleh tolong? Kalau dia kata, ya boleh, kau siapkan ni, siapkan tu, dia rakam. Kalau sekarang lah, rakam. Tapi itu pun tak cukup, dia orang akan raid juga. Katalah dia tahu bila ni agak-agak dia ni buat ritual, dia akan raid rumah dia. Kata dia tengah telanjang malam tu, gelap-gelap dengan lilin, kan? Ada yang ditangkap dalam keadaan macam tu. Dia memang duduk dekat dalam lubang sampah sebab setan suruh buat benda macam tu. Setan akan menghina manusia dalam najis dan sebagainya. Dengan pentagram, dengan star dekat lantai tu semua. Dia orang raid datang, memang terbukti, ambil gambar apa semua. Khalas. Hudud. Sebab ada pandangan ulama yang kata tukang sihir ni tak boleh taubat sebenarnya. Sebab dia dah buat satu perjanjian yang sangat dahsyat dengan syaitan. Untuk menghina Tuhan, menghina agama, pijak Quran, kencingkan Quran. Dah, macam mana orang seperti ni nak taubat? Sebagai ulama kata memang habislah. Sebab syirik tu. Syirik ni bukan syirik biasa. Syirik yang kalau orang yang pergi sembah berhala, dia masih nak menghormati Tuhan. Tapi dia salah. Yang ni, dia memang nak menghina Tuhan terus tu. Jadi ada possibility taubat ke tidak? Ada kisah-kisah ada seorang ni berlaku kat Amerika. Ni cerita benar, kisah benar ya. Dia ni ada kemampuan luar biasa, wanita ni. Dia boleh tahu benda-benda yang orang biasa tak boleh tahu. Contoh ada orang nak mati, dia boleh tahu secara tepat. Ada benda tu dia. Maka dia boleh tahu apa awak simpan kat rumah awak, apa berlaku pada awak 10 tahun lepas, dengan pertama kali jumpa. Apa berlaku kepada mak awak yang dia tak pernah jumpa. Kenapa bapa awak meninggal. Dia boleh cerita. Dan benda ni real. Ini dipastikan oleh seorang pakar psikiatri. Dia pada Amerika. Okay? Ini buku Richard Gallagher. Yes. Baca dah? Dapat dah? Belum baca lagi. Okay. Dr. Richard Gallagher. Buku dia Demonic Force. So dia cerita pasal seorang wanita ni, nama dia Julia. Dia nama samaran lah. Dan Julia ni, dia nak cari rawatan. Dia nak buang. Tapi dia macam tertolak tarik. Dia suka ilmu-ilmu yang ataupun kemampuan-kemampuan yang setan bagi dia. Sebab dia ni satanis, sembah setan terus. Dia buat pengakuan. Kami memang buat jenayah, kami memang menyerahkan jiwa dan raga kami kepada ada satu setan ni, saya lupa nama dia lah. Jadi dia susah. Dia nak keluar tapi dia tak boleh keluar. Dalam dia tak suka pemberian tu, lepas tu dia suka balik. So bukan senang. Sahir ni yang serius tukang sihir ni nak keluar, nak taubat sangat susah. Sebab setan pun dah invest banyak kepada dia.
Aku dah labur banyak kat hang ni. Kau jangan ingat kau boleh tinggalkan senang-senang company ni. Kan? Kau jangan ingat. Kau tinggal boleh. Ada seorang tukang sihir dari Yaman, dia ceritakan macam mana bila dia taubat, teruk kena dia. Tapi bukan nak menakutkan orang. Maksud dia taubat, kena taubat juga. Kena taubat. Awak tak boleh kata, tak Ustaz, saya tak boleh taubat, nanti setan buat apa-apa dengan saya. Boleh jadi hubungan daripada Tuhan. Dan setan ni dia pun macam gangster. Macam gangster dia juga. Kan? You dah join kongsi gelap. You, sorry I tak nak join you all lagi lah. Assalamualaikum kan. I nak jadi baik lepas ni. Ingat senang je kan. Dia akan whack awak kan. Dia akan buat apa dia nak buat. Apa yang dia lalui? Dia kena pukul semua. Setan pukul dia? Itu dakwaan dia. Itu dakwaan dia. Dan dia memang terkenal dekat Yaman. Seorang sahir yang bertaubat. Dan dia cerita. Dan kejadian-kejadian yang luar biasa lah berlaku pada keluarga dia. Dan memang teruk lah. Memang teruk dia kena. Dan banyak juga bomoh-bomoh yang kita kata bukan bomoh Melayu lah. Nak cerita daripada dengar bomoh Melayu bertaubat ni, saya masih mencari. Kalau dapat 3 orang, bagus buat tesis. Sebab bila bomoh bertaubat ni, dialah yang akan buka cerita. Kalau ada dengar daripada Kelantan, ex-bomoh kan. Dia bertaubat dah. Dan dia boleh ceritakan kita apa dia buat. Macam mana proses sihir tu dia buat. Macam mana penyembahan kepada syaitan ni dia buat. Macam mana dia dapat ilmu-ilmu ni. Betapa dekat Gunung Jerai ke. dekat apa gua-gua tertentu ke. Bagus bila diorang buka cerita. Sebab kita ni bukan bomoh kan. Kita nak cerita tak first hand experience. Diorang first hand. Saya menyeru kepada bekas-bekas bomoh. Ya. Untuk berjumpa dengan kami sidang kalam, kami nak belajar, bukan nak belajar buat. Kan? We want first hand experience supaya memberi amaran kepada orang luar yang nak berjinak-jinak. Atau yang lagi teruk, dia tak tahu bahawa benda tu sihir. Dia ingat benda tu ilmu wali. Ilmu putih, ilmu karamah. Itu orang termasuk begitu. Ada seorang, dia pernah jadi syekh dalam tarekat Tijani, dia daripada Sudan. Lepas tu dia buang dan dia kata, sebenarnya aku tak tahu program khalwah yang syekh aku letak aku di dalamnya, bertapaan apa semua tu, itu sebenarnya adalah proses menjadikan aku tukang sihir. Sebab lepas proses tu, aku boleh lipat bumi. Aku boleh berada dalam, aku boleh selangkah je aku boleh tempat. Dia panggil khutwah, ilmu khutwah, selangkah. Nak pergi Amerika selangkah, pop sampai. Dia dakwa dia ada ilmu tu. Dia boleh buat. Dia kata. Dan kita melakukan perkara-perkara tertentu atas nama ini ilmu kewalian. Tapi lepas tu dia kata sebenarnya adalah sihir. Antara yang syekh dia ajar dia. Diorang ni bila khalwah, diorang diberikan exception untuk tidak solat Jumaat. Tidak wajib bagi dia. Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tengah buat sesuatu yang lebih mulia. Khalwat. Dan dalam khalwah tu dia hanya boleh makan 3 biji kurma sehari. Dan minum air putih saja. So dia akan kurus lah. Lepas keluar khalwah tu akan kurus. Sebab tak makan benda lain. Puasa putih dia panggil. Yes. Pati geni hati-hati pati geni Puasa putih ni. Mutih. Puasa mutih dia panggil. Sebahagian panggil. Makan roti saja ataupun minum susu sahaja. Minum air je tak pakai. Yes. Ada kat sini pernah buat kah? Tak ada Okey. Jadi dia ceritakan, dan bila dia orang dah keadaan lapar macam tu, lepas tu jauh daripada orang, lepas tu gelap, lepas tu dia kena berulang perkataan-perkataan tertentu. After tu dia akan start lah nampak-nampak. Diziarahi. Dan syekh dia siap kata, lepas kamu baca ni, kamu akan diziarahi. Dengan diri sendiri. Bukan. Dia kata dengan seorang wali ke malaikat lah. Wali malaikat ni akan ajar kamu zikir dan memberitahu makam kamu di sisi Allah. Dan biasa pelakon-pelakon ni akan datang lah. Pelakon-pelakon Hollywood ni akan datang dan kata, wahai si Fulan bin Fulan, Allah menyampaikan salam kepada kamu. Kamu telah menampai satu makam. Kan? Dia akan datang dengan serban, dengan cahaya, bau wangian yang hebat. Ustaz, Betul? Syahabudin pernah lalui benda tu sebab dulu dia belajar silat. Oh ya ke? Dia ada cerita. Wih, saya tak pernah dengar. Dia ada cerita. Sebab dulu dia belajar silat, dia kata dia dah pernah buat ritual-ritual. Memang dia kata memang real ada orang datang.
Kita buat react kepada Ustaz Syahbudin. Interesting. Saya invite dia. Dia patut buat react kepada video dia sendiri. Pun bagus tak tu? Interesting. So, benda-benda yang datang menziarahi ni very common lah. Very common. Dan dia hanya akan datang selepas tahap-tahap tertentu. Khususnya bila awak dah fall into trance atau semi-trance. Time tu lah akan macam-macam pengalaman. Nampak tu, nampak ni. Dan bila nampak tu, nampak ni bukan bermakna dia tak real. It can be hallucination. But it can also be real. Katak joget, apa kapet berpusing-pusing. Kau semua dia start nampak dah. Halusinasi ke apa sebenarnya? Tak, dia ada cara untuk menentukan, membezakan antara halusinasi ataupun permainan syaitan tersebut. Kalau halusinasi, awak baca apa pun dia tak jalan. Faham? Awak baca apa pun dia tak jalan. Baca auzubillah minasyaitonirrajim ke, baca ruqyah ke, dia tetap ada. Macam orang halusinasi ni, dia akan nampak mak dia datang rumah. Tapi bukan menakutkan, macam mak dia nampak mak dia. Orang lain semua tak nampak. Dia nampak mak. Mak, Assalamualaikum. Mak, apa khabar, sihat? Orang lain tak nampak. Awak baca apa pun lah, awak ruqyah apa-apa lah, dia tetap akan nampak. Orang kita, oh, degil betul jin ni. Dia bukan masalah jin ni. Itu halusinasi, kan? Tapi kalau gangguan ni, dia tak boleh jalan dengan azkar nabawi. Ruqyah ada azkar nabawi, zikir-zikir Rasulullah, selawat-selawat ni dia akan stuck. Bahkan mungkin dia akan berubah bentuk. Dia akan, so test dia adalah dengan ruqyah lah, dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Apa tadi saya tengah cerita? Okay, so isu kedatangan makhluk ni, dia akan datang pada waktu tertentu. Dan dia suka datang dalam mimpi ataupun antara tidur dengan sedar. Itu time-time favourite dia untuk datang. Sebab pada waktu tu minda kritikal awak tengah paling teruk sekali. Your critical mind, minda kita yang menapis kebenaran ni, tengah pada tahap lemah. Nak tolak ke, dia kalau tengah segar ni, ni betul ke tak betul kan? Apa kau cakap? Bukti mana? Kan? Tapi bila tidur dengan sedar tu, mana kita macam tu? Kan? Dia akan senang untuk masuk. Sebab tu sebelum tidur kena baca. Sebab dalam mimpi ni kita tidak berkuat, kita tak ada daya dan upaya sangat. Walaupun di luar pun sebenarnya kita tak ada daya upaya dengan Allah kan. Tapi Allah kasihlah kita kudrah-kudrah tertentu, kemampuan. Tapi bila dalam tidur dalam mimpi ni, kita tak tahu pun kadang kita dalam mimpi. Sudah sedih atau orang kasih sesuatu kita terima kan. Orang kasih bayi kita terima. Datang dalam bentuk orang-orang yang kita kenal, orang kita sayang, kita terima. Sebab critical mind kita tak ada waktu tu. Kita tak tanya aku kat mana ni sebenarnya. Kenapa ada orang nak kasih aku barang? Dia siapa? Itu semua dah terhenti. Sebab tu itu akal, itu peranan akal. Akal yang menyelamatkan kita. Ada orang hebat dia dalam mimpi pun dia lebih fikir lagi. Dia boleh tahu dia dalam mimpi. Itu lucid dream. Lucid dream ni interesting. You tahu you are in a dream. Itu best, boleh terbang, boleh apa semua kan. You tahu you are in a dream. Enjoy. So pasal tukang sihir ni menarik dan saya masih menyeru bekas-bekas bomoh ataupun bomoh-bomoh yang masih bomoh tapi jujur. Which is rare kan. Jujur nak bercerita. Raja bomoh nak jumpa Sirah Galam pun boleh. Pintu kami sentiasa terbuka. Pintu kami sentiasa terbuka. Kalau bawa buah kelapa Tak apa. Kita nak interview je kan. Tapi kami tetap kata perbuatan anda salah. Salah besar bukan salah kecil. Ustaz duduk sini, duduk situ, dia pakai teropong dengan Ustaz. Tapi satu bagus, dia pun marah dengan lepat. Dia nak apa? Nak apa lepat? Nak lempang ah. Nak lempang ah. Oh, dia nak kasih lempang beruang kepada lepat. Dia kata. Tamparan beruang ke sepatkan beruang, saya tak ingat apa dia cakap. Sebab dia duduk Perak kan. Kan lepat nak buat program kat Perak kan. Lepas tu dia cakap tu, jangan berani masuk. Aku kasih tamparan beruang kepada lepat. Dia pun entil buat tak. Nak tahu juga kenapa. Pelik pun dia tak. Dia tak apalah. Tapi terbukalah kepada siapa-siapa atau siapa-siapa saja yang pernah mengamalkan ilmu kebatinan dan perkara-perkara luar biasa terjadi. Saya tak nak dengar pengalaman-pengalaman peribadi, Ustaz, saya rasa saya ni macam wali apa. Itu subjective experience. It can be real, it can be false. Dia syaitan ke bukan. Saya nak contoh macam, Ustaz, waktu tu saya boleh tahu apa sakit orang. Contoh. Saya tengok orang, saya boleh tahu sakit apa. Dan tepat. Saya boleh tahu apa Ustaz simpan dalam wallet Ustaz. Saya boleh tahu apa berlaku kat Ustaz 10 tahun lepas. Saya tahu apa awak buat dekat rumah sorang-sorang semalam.
Ada orang dia kata, ya memang saya pernah ada kemampuan itu. Tapi lepas saya bertaubat, dia hilang. Ilmu sebetulnya itu hilang. Atau ada orang boleh mengurut. Kan? Dia tahu urat kat mana ni. Tak pernah belajar, tak pernah apa. Atau boleh berbidan. Atau boleh bersilat. Tanpa belajar. Salam untuk guru je, fuk, boleh silat. Fuk, silat. Atau boleh bermakyung. Atau boleh bertari putri. Apa, main putri? Apa? Menteri. Ya, menteri. Macam boleh. Menteri. Kena ada sabdu tu Ustaz. Kat mana tu? Tajwid tak betul lagi ni? Menteri. Teri. Oh, dia teri je, bukan menteri. Teri je. Ada siapa-siapa masuk toilet tadi? Ada siapa masuk? Siapa pula dalam toilet ni? Anda tidak diundang Selain dengan tak boleh tak lagi, beritahu kalau sebelum lama-lama satu setengah pendapat kata benda tu melibatkan Qori. Macam mana? Yalah. Dia benda tu berkomunikasi dengan korin kita. Benda yang ada dengan orang yang berpenyakit itu, dia berkomunikasi dengan korin kita. Atau dia ni pun ada, kita kata kartel informasi. Katalah, saya kalau penjenayah, perkara paling berharga untuk saya adalah jenayah-jenayah yang dilakukan oleh ahli politik. Betul? So I can blackmail you. I know what you did when you were in Japan. I have the video. So you kena support I punya perjuangan. Berpeluh-peluh kan politician tu. Sebab tu politician kena be clean. Kena bertakwa. You tak bertakwa, you akan dipijak dan dipermainkan oleh orang lain. So, jin-jin ni, of course, dia orang akan exchange information. Macam bomoh-bomoh. Sebelum awak datang rumah, dia dah tahu dah awak sikit apa. Mana dia dapat? Dia mesti ada kartel dia. Kartel-kartel jin yang simpan info. Aku tahu politician Malaysia punya masalah semua dalam poket aku. So aku nak data ni mana nak cari? Dia akan tahu mana nak cari. Dia ada department dia. Macam manusia pun begitu kan. Kau kalau nak tahu PKR punya masalah, kau jumpa X PKR ni contoh kan. Kau nak tahu UMNO punya dirty laundry, yang kau jumpa orang sekian-sekian. Jangan ingat dia orang tak ada, dia orang pun ada.